Sama juga kita dalam mencari ilmu ini, jangan taklid buta kepada satu-satu orang sahaja, kepada satu-satu pandangan sahaja. Kita dalam mengaji ni biar banyak. Sebab itu orang tua-tua dulu kata, kalau nak jadi pandai, jangan sekolah. Kita pun tak faham, kenapa pula jangan sekolah. Rupanya dia nak mengatakan, kalau nak pandai, jangan sekolah. Biar banyak kolah. Kolah itu, kolah lah tempat ambil air. Makna ambil ilmu, kolah. Kalau satu kolah, dia panggil sekolah. Sebab itu kita ni yang nak jadi pandai, berapa banyak sekolah kita pergi. Awak adik-adik sekalian, sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Macam nak belajar bahasa Arab sebelum pergi ke Jordan, sekolah lain lagi. Sekarang di Jordan pun sekolah lain. Kita kena banyak kolah, baru kita boleh jadi pandai. Kalau sekolah saja, kita payah nak jadi orang pandai. Sebab itu kata Imam Malik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan afiah. Terima kasih saudara Arif Fikri selaku perantara program. Yang saya hormati seluruh barisan kepimpinan dan keluarga besar Badan Kebajikan Mahasiswa Pahang Jordan atau BKMPJ. Seterusnya para pecinta dan pejuang ilmu khususnya yang sedang berada di dataran Syam iaitu Jordan. Para penonton secara atas talian yang mengikuti kita, sama ada yang di utara kita doakan sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari selatan moga dapat keberkatan, dan menonton dari barat moga dapatlah juga keberkatan. Alhamdulillah dapat juga kita bertemu bertatap muka bersama dengan anak-anak adik-adik dari BKMPJ ni. Setelah kali terakhir kita bertemu secara bertatap muka di Puskom, di Irbit, kira-kira 8 bulan, 19 hari yang lalu. Alhamdulillah kali ini kita bertemu secara atas talian. Dan sudah pastilah waktu kita pun berbeza, cuaca pun berbeza. Kalau sekarang di Irbit, sekarang dalam pukul 4:08 atau 4:09, 17 darjah Celsius lah saya ingat kurang lebih. Walaupun kita di sini di Kuantan sedang berada dalam musim tengkujuh, pun sejuk jugalah 25 darjah Celsius. InsyaAllah pada malam ini kita akan bincangkan satu tajuk berkenaan tentang talibul ilmi ataupun pencari ilmu. Tajuk ini bersesuaian dengan satu lafaz hadis, yang mana hadis ini begitu masyhur sekali, iaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah suatu kefarduan kepada setiap yang namanya orang Islam. Hadis ini sebagai mukadimah lah. Hadis ini begitu masyhur dan dia sendiri mempunyai begitu banyak jalur riwayat. Pertama dalam Musnad Imam Abu Hanifah, itu Imam Hanafi. Hadis ini diriwayatkan daripada Nasih, daripada Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Dan selain itu, hadis ini juga ada diriwayatkan oleh Ibnu Ali dan juga Al-Baihaqi, tetapi dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ada juga hadis ini lafaznya riwayat oleh Khatib Al-Baghdadi, tapi jalurnya pula daripada Husain bin Ali.
Dan ada juga riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Ma'sad daripada jalur Ibnu Abbas, dan dalam kitab Mu'jam Kabir daripada jalur Ibn Mas'ud. Begitu juga Imam Tamam, dia ada meriwayatkan juga hadis yang sama tapi daripada Ibnu Umar. Kemudian ada Al-Khatib pula, dia meriwayatkan hadis ni daripada Ali bin Abi Talib. Al-Baihaqi pula diriwayatkan hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun Ibnu Abdul Bar dalam kitab Babul Ilmu, dia ada meriwayatkan daripada Anas bin Malik juga, tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeza. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Mencari ilmu itu kefarduan kepada setiap orang Islam, dan pencari ilmu itu dimohonkan keampunan Allah untuknya oleh segala sesuatu sampailah kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Begitu juga ada satu riwayat daripada Ibnu Majah, daripada Muhammad bin Sirin, daripada Anas bin Malik, yang juga agak lain bunyinya. Saya ingat jarang-jarang kita mendengar haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Hafs bin Sulaiman, haddatsana Katsir bin Shizir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wal zahaba. Hadis ini lain sedikit bunyinya. Nabi menyebut mencari ilmu itu fardu ke atas setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada selain ahlinya maka samalah seperti dia mengalungkan seekor babi dengan perhiasan permata, mutiara dan juga emas. Ini berbezalah, cuma dijelaskan dalam kitab Al-Zawaid. Hadis ni sanadnya agak lemah kerana Hafs bin Sulaiman, salah seorang perawi itu, rawi yang daif. Kita berlepas diri malam ini daripada membahaskan keragaman pandangan ulama terhadap hadis ini, kerana beragamnya riwayat ini menescayakan kepada kita mengatakan bahawa hadis ini sanadnya adalah hasan, dan hukum hasan pada sanad hadis ini dibahaskan oleh ramai ulama. Walaupun ada perbahasan, misalnya kata Al-Baihaqi, matan hadis ini masyhur tapi dia berpandangan sanadnya itu dhaif. Begitu juga pendapat yang dituarakan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Begitu juga komentar yang sama yang diberikan oleh Ishaq Ibnu Rahawai. Tapi Al-Iraqi dia berpandangan bahawa sebahagian imam ahli hadis telah mensahihkan sebahagian daripada jalur sanadnya. Begitu juga kata Al-Mizzi, semua jalur sanadnya membawakan status hadis ini kepada darjat hasan. Begitu juga pendapat daripada Ad-Dailmi. Sebab itu kalau kita nak membahaskan tentang jalur hadis ini sudah pasti tidak selesai. Yang penting maksud hadis ini tidaklah bercanggah. Mana yang benar wallahu a'lam. Tetapi maksudnya tidak bercanggah. Bahawa mencari ilmu itu adalah suatu tuntutan dan kewajipan kepada yang namanya orang Islam. Saya nak kongsikan dengan saudara-saudari, ada satu hadis, moga-moga ada manfaat hadis ini berkenaan dengan ilmu. Nabi pernah menyebutkan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah dunia ni semua dilaknat. Semuanya mal'unah, semuanya dilaknat. Mal'unun ma fiha illa. Dan semua dilaknat itu kecuali zikrullah wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun. Semua yang apa yang ada dalam dunia ini dilaknat belaka. Kecuali tiga. Orang yang berzikir pada Allah, orang yang alim, dan orang yang mencari orang alim atau mencari ilmu. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Dibahaskan oleh ulama, mal'unah ini daripada akar kata la'ana yal'anu, iaitu asardu wal-ib'adu minal khair. Makna terusir, terjauh daripada kebaikan. Sebab itu bila disebutkan mal'unah ni dalam bahasa kita terlaknat, makna jauh daripada kebaikan. Segala dunia ini jauh daripada kebaikan kecuali tiga golongan yang disebutkan di dalam hadis tadi, iaitu pertamanya adalah orang-orang yang zikrullah wa ma walahu, orang yang banyak berzikir. Jadi ini saya tidak ulaskanlah sangat, nanti kita tak akan lari daripada topik perbahasan malam ini. Artinya zikir jangan ditinggalkan. Golongan kedua yang tidak dilaknat,
disebutkan oleh Nabi dalam dunia ni adalah orang yang wa'alimun. Ini kita nak ambil perhatian. Orang-orang alim. Orang-orang alim ni adalah orang alim yang memahami kebenaran, yang berada pada jalan kebenaran. Sebab itu kepada saudara-saudari yang sedang menuntut ilmu sekarang, nak belajar agama khususnya, mesti cari guru yang betul. Jangan cari guru yang salah. Kalau kita mencari guru yang salah, maka pelajaran kita itu akan jadi salah juga. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ilmu ini adalah sebahagian daripada agama kamu. Maka perhatikanlah baik-baik dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini hadis riwayat Ibn Rajab dalam Al-Ilal. Bagaimana kriteria orang yang kita boleh ambil ilmu ini? Siapa orang alim yang kita boleh kutip ilmu daripada dia? Kata Ibrahim An-Nakhai, kanu idza atau rajula liyaquzu anhu nazaru ila hadaih wa ila samtih wa salatih summa akhadhu anhu. Salafus salih dulu kalau mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu daripadanya, maka mereka memperhatikan bagaimanakah akidahnya, bagaimanakah akhlaknya, bagaimanakah salatnya. Selepas itulah baru mereka mengambil ilmu daripada orang. Ini riwayat Ad-Darimi. Sebab itu Imam Malik rahimahullah, dia pernah menyampaikan satu pesan. La yu'khazul ilmu an arba'atin. Jangan kau ambil ilmu daripada 4 jenis orang. Safihin mu'linis safah. Orang bodoh yang terang-terang menunjukkan kebodohannya. Kalau dia sorok tak apa lagi. Dia tunjuk kebodohan dia. Kemudian wasahibi hawa yad'u ilaih. Sahibul hawa, ahli bid'ah. Orang yang mengajak sesuatu yang terlalu mengikut hawa nafsunya. Kemudian wa rajulun ma'ruf bil kadhib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdzibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dikenal dustanya ketika berbicara dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kuat cakap doa. Jangan mengaji dengan orang macam ni. Mana wa rajulin lahu fadlun wa salahun la ya'rifu ma yuhaddisu bih. Seorang yang mulia dan soleh tetapi tidak mengetahui apa yang dia sampaikan. Dia orang baik tapi apa yang dia ajarkan itu dia tak tahu daripada mana dia ambil benda-benda itu. Ini banyak disebutkan nasihat daripada Imam Malik, Tamhid karya Ibn Abdul Bar, nukil dalam Min Wasail Ulama dan banyak lagi. Sebab itu orang yang piawai dalam bicara, bahasanya fasih dan menyihir, kata-katanya indah, belum tentu orang itu layak diambil ilmunya. Belum tentu. Nabi pernah pesan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisani. Yang paling aku takutkan terhadap umatku adalah setiap orang munafik yang pintar berpidato, yang pandai berbicara. Ini hadis riwayat Ahmad. Sama juga kita dalam mencari ilmu ini, jangan taklid buta kepada satu-satu orang sahaja, kepada satu-satu pandangan sahaja. Kita dalam mengaji ni biar banyak. Sebab itu orang tua-tua dulu kata, kalau nak jadi pandai, jangan sekolah. Kita pun tak faham, kenapa pula jangan sekolah. Rupanya dia nak mengatakan, kalau nak pandai, jangan sekolah. Biar banyak kolah. Kolah itu, kolah lah tempat ambil air. Makna ambil ilmu, kolah. Kalau satu kolah, dia panggil sekolah. Sebab itu kita ni yang nak jadi pandai, berapa banyak sekolah kita pergi. Awak adik-adik sekalian, sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Macam nak belajar bahasa Arab sebelum pergi ke Jordan, sekolah lain lagi. Sekarang di Jordan pun sekolah lain. Kita kena banyak kolah, baru kita boleh jadi pandai. Kalau sekolah saja, kita payah nak jadi orang pandai. Sebab itu kata Imam Malik, innama ana basyarun akhti wa asib, fanzuru fi ra'i. Fakulu ma wafiqul kitab wa sunnah, fakhuzuh. Wa kulu ma lam yuwafiqul kitab wa sunnah, fatrukuh. Kata dia, saya ni walaupun orang alim, saya orang biasa. Kadang saya betul, kadang saya salah. Maka cermatkan pendapat saya. Setiap yang sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah, ambil. Tapi mana yang kamu dapati bercanggah atau tidak sesuai dengan Quran sunnah, tinggalkan. Ini percakapan orang tawaduk. Imam Malik ni orang alim. Dia tawaduk. Sama juga kata Imam Abu Hanifah, la hillu lil hadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal seorang yang mengambil pendapat daripada kami, iaitu para ulama ni,
Selama mana dia tidak tahu dari mana kami mengambil dalil. Maknanya dia tidak semak, dia tidak cermati, dia tidak tabayun. Ini tidak bagus kalau nak jadi seorang penuntut ilmu. Begitu juga Nabi pernah memberikan satu isyarat bahawa kalau kita tak berhati-hati memilih siapa orang yang kita nak mengaji ni, kita takut kita terpedaya. Sebab itu Nabi pernah pesan pada Abu Hurairah, innaha sata'ti ala nasi sinuna khadda'atun. Akan datang pada manusia zaman tahun yang penuh dengan penipuan. Penipu. Yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiqu. Seorang pembohong akan dipercayai cakapnya. Adapun orang yang jujur, cakap betul, dituduh sebagai pembohong. Wa yu'tamanu fihal kha'inu wa yukhawwinu fihal amin. Ketika itu juga seorang pengkhianat akan dipercayai dan seorang yang amanah pula dicap sebagai pengkhianat. Mana Nabi menjawab, wa yantiqu fihar ruwaibidah. Dan ketika itulah kemuncul ruwaibidah. Sahabat bertanya, qila wa mar ruwaibidah. Apa benda ruwaibidah? Ruwaibidah ini ya Rasulullah. Nabi jawab, as-safihu yatakallamu fi amril amati. Ruwaibidah ini adalah golongan manusia, orang-orang bodoh, as-safih, orang-orang pandai, tapi nak jadi juara, juru bicara umat. Orang tak cerdik, tetapi nak membicarakan urusan umat. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad, disyarah dan ditaklid oleh Syekh Ahmad Syakir. Dan kita sedang melihat fenomena ini. Jenis-jenis orang, lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis tapi hati menengkih. Lidah hanya lunak tapi hati tak cedak. Di depan elok, di belakang berkelok. Kalau berjanji mungkir, beramanah licik. Tipu menipu, dia pun cerdik. Membohong orang, dia pun asyik. Jadi hati-hati dalam memilih dari siapa kita nak mengambil ilmu ini. Huzaifah ibn Yaman ada bawa satu riwayat tentang fenomena ini. Kata Huzaifah, hatta yuqala lirajuli ma ajladahu, ma azrafahu, ma aqalahu, wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Nabi cerita sehingga sampai satu peringkat orang ni begitu taksub kepada seseorang, apa saja orang tu ucapkan mereka pun akan pujilah bagi nak rak. Wah, kata mereka, ma ajladahu, gagahnya dia. Ma azrafahu, ma aqalahu, cerdasnya dia, cerdiknya dia. Tapi kata dia, mama fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Padahal orang yang pandai bertutur, berpidato, petah, berbicara itu sebenarnya tidak ada iman dalam dirinya walau seberat biji sawi pun. Hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Ar-Riqaq, bab Raf'ul Amanah. Dan juga ada dalam Sahih Muslim, kitab Al-Iman, bab Raf'ul Amanah wal Iman min ba'dil qulub. Jadi hati-hati. Hati-hati. Yantiqu fiha ruwaibidah. Orang-orang yang bebal ini, dia akan jadi juru bicara umat. Bebal ni payah, saudara-saudari sekalian. Kata orang tua-tua, apa tanda manusia bebal? Sampai tua tak menyorong akal. Apa tanda manusia bebal? Tak tahu beza nangka dengan temabal. Temabal kenal? Temabal. Temabal ni putik buah nangka. Dia tak kenal. Putik buah nangka dengan nangka pun dia tak kenal. Tanda manusia dungu dan bebal. Dada kosong, akal sejengkal. Bercakap tidak berhujung pangkal. Berkata bagai kehilangan akal. Dia beri nasihat, telinganya tebal. Rakyat sengsara negeri tertinggal. Dijadikan pemimpin, pasti menyesal. Sebab itu orang tua-tua memberikan nasihat. Tumbuk sambal campur temabal. Lauk dimasak dalam belanga. Orang bebal jangan ditabal. Kelak rosak budaya bangsa. Bawa kendi pergi berjagal. Jual bersama labu dan guri. Akal budi manusia bebal, hancur binasa anak negeri. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak salahkan orang yang mengajar itu. Orang yang mengajar tu dia tak ada ilmu tapi penampilannya hebat. Kita tak boleh salahkan dia sebab yang kita nak salahkan juga adalah
pengikutnya, follower dia, top fan dia, pengkagumnya, subscriber dia, likers dia. Mereka ni yang menyumbang kepada masalah ini. Dan ini yang Nabi sebut satu fenomena yang akan berlaku, fenomena orang mencari ilmu dengan orang yang lebih bodoh daripada dia. Ini fenomena yang berlaku. Diriwayatkan oleh Imam Abdullah Ibn Mubarak dengan sanadnya daripada Abu Umayyah Al-Jumahi, inna min asyratis sa'ah salasa. Ihdahuna an yultamasal ilmu indal asaghir. 3 hal yang termasuk dalam tanda kiamat. Salah satunya adalah ilmu ni manusia nanti akan ambil daripada orang jahil. Ini dalam kitab Zuhud karya Ibn Mubarak. Kita memang payah nak jumpa orang alim yang genuine. Itu kita tak nafikan. Macam saudara-saudari yang sedang berada di dataran Syam. Ini untunglah ramai lagi masyayikh, syekh-syekh yang ada, yang betul tawaduk, orang alim, orang faqih. Tapi kadang di tempat kita payah dah nak mencari begitu. Tapi tak ada masalah walaupun orang tu tidaklah sehebat ulama' di Timur Tengah. Tetapi janganlah lebih bodoh daripada kita. Kalau dia tu lebih bodoh daripada kita, jangan belajar dengan orang begitu. Ini kena berhati-hati dalam memilih seorang yang kita nak ambil ilmunya itu. Innakum fi zamanin ulama'uhu kathirun khutaba'uhu qalilun. Nabi pernah sebut, kata Abu Zar, kamu sekarang itu para sahabat berada pada zaman ulama'nya ramai, khutaba'nya ataupun penceramahnya sedikit saja, kata Nabi. Wasayati 'alan nasi zamanun yaqillu ulama'uhu wa yaksuru khutaba'uhu. Nanti akan datang satu zaman ketika itu penceramahnya ramai, ulama'nya sedikit saja. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini golongan yang kedua yang tidak akan dilaknat oleh Allah, tidak akan diberikan laknat di bumi ini, iaitu orang yang alim, yang berada di atas jalan kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan yang tidak dilaknat adalah yang pertama tadi, zikrullah wa mawalahu, banyak zikir. Yang kedua, wa'alimun, orang alim. Yang ketiga, au muta'allimun. Nah, ini saudara-saudari ini semua. Golongan ketiga, muta'allimun. Orang-orang yang sentiasa menyibukkan diri dalam menuntut ilmu. Sebab itu menuntut ilmu ini tak dinyatakan hanya untuk orang lelaki-lelaki saja. Tidak. Penuntut ilmu ni muslimin, muslimat. Maknanya orang Islam yang lelaki-lelaki dan juga orang perempuan. Sebab itu orang perempuan pun mesti merebut peluang untuk menjadi orang-orang yang alim ini. Dia mesti ambil peluang. Menjadi syekh-syekh ini tak mesti seorang lelaki-lelaki. Bahkan dalam sejarah, wanita mencatatkan rekod yang hebat dalam dunia keilmuan. Dan ini ada dibuat kajian Dr. Muhammad Akram Nadwi dari Pusat Pengajian Islam University of Oxford. Dia tulis satu buku Al-Muhaddithat tentang the women scholars in Islam. Perawi-perawi hadis daripada kalangan wanita. Women scholars, maknanya ulama-ulama wanita dalam Islam. Begitu terperinci sekali tulisan yang beliau buat. Dia mengatakan bahawa pada zaman Nabi, ini berdasarkan catatan Ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya. Di zaman Nabi, kata Dr. Akram, 16.5% perawi hadis adalah wanita. Itu jumlahnya kurang lebih ada 1,200 orang. Dan hadis yang dibawakan oleh wanita ini begitu signifikan. Misalnya hadis-hadis berkaitan wudu, cara ambil air sembahyang. Itu daripada Rubiyah Muawiyah ibn Arafah. Dia sendiri meriwayatkan 44 hadis. Dan dia memang banyak tentang wudu, itu dia. Sebab mungkin dia kerap bertanya. Lepas itu di zaman Nabi, antara perawi zaman Nabi yang handal, salah seorangnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri seorang daripada 7 perawi hadis yang terbanyak sekali. Champion nombor 1 Abu Hurairah 5,374 buah hadis. Aisyah sendiri 2,210 hadis. Dan dia banyak ataupun dia berani tanya kepada Nabi tentang bab jihad. Banyak tentang bab jihad ini. Lepas itu daripada 10 periwayat wanita yang meriwayatkan hadis, kita dapati 5 daripadanya adalah isteri Nabi. Seorang daripadanya pula adalah anak tiri Nabi, iaitu Zainab binti Abu Salamah. Seorang lagi adalah sepupu Nabi, Fahitah binti Abu Talib. Kemudian ada seorang lagi kakak ipar Nabi, iaitu Asma binti Abu Bakar. Dan ada juga 2 orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi, iaitu Nasibah binti Ka'ab atau panggil Ummu Atiyah, dan juga Safiyah binti Syaibah.
Jadi mereka ini memberi sumbangan yang begitu signifikan ketika zaman perkembangan Islam dulu. Bahkan kelas-kelas pengajian khas untuk muslimat atau wanita ini begitu banyak diwujudkan pada zaman baginda Nabi. Asma binti Umayyah radhiyallahu anha sendiri, dia sendiri meriwayatkan 24 buah hadis. Dia minta Nabi personally untuk buatkan kelas khas untuk kaum perempuan. Betul memang dia minta betul. Jadi kata Dr. Akram Nadwi, budaya ilmu ini telah wujud daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia makin lama makin berkurangan. Zaman tabi'in, catatan daripada Ibn Hibban pula mengatakan zaman tabi'in perawi hadisnya 90 orang. 90 perawi hadis adalah wanita. 1.09%. Kata Az-Zahabi, ulama wanita ataupun perawi wanita ni salah satu ciri istimewa dia berbanding dengan ulama laki-laki adalah integriti dia. Integriti seorang perawi wanita ataupun ulama wanita jauh lebih tinggi daripada orang laki-laki. Ini kata Imam Az-Zahabi. Dalam kitab Mizanul I'tidal ada dicatatkan nama 4,000 perawi yang dusta. Dan yang menariknya adalah daripada 4,000 nama perawi yang dusta yang dicatatkan, tidak ada seorang pun wanita daripada 4,000 itu. Artinya integriti mereka sangat tinggi dalam soal hadis. Contoh tokoh-tokoh ulama pada zaman itu antaranya adalah cicit Nabi sendiri, iaitu Nafisah binti Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan beliau sendiri adalah guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu juga Umar As-Saqafiyah. Ini guru kepada Imam Ahmad. Begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani, dia pernah berguru dengan lebih daripada 30 orang guru perempuan. Imam As-Sakhawi, dia pernah berguru dengan lebih daripada 40 orang guru perempuan dengan ustazah. Imam As-Suyuti pernah berguru lebih daripada 33 orang guru perempuan ataupun ustazah. Dan kata Ibnu Sa'i dalam tentang guru Ibnu An-Najjar, dia mengatakan ishtamalat masyikhatihi ala 3,000 syaikhun wa 400 imra'atun. Para guru Ibnu Najjar mencapai 3,000 syekh dan 400 orang daripadanya adalah ustazah ataupun guru wanita. Ini dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Ini bukan hadis sajalah. Kita boleh sebut peranan wanita ini bukan sekadar dalam hadis, bahkan dalam lain-lain bidang. Misalnya Syahwana, Fakhrun Nisa, Fatimah Nisaburi, Quratul Ain. Ini semua ulama dalam bidang tasawuf dan pelbagai lagi. Termasuklah kita di Nusantara juga banyak yang mengembangkan agama, mengembangkan ilmu selain pada ulama laki-laki yang kita kenal, syekh itu, syekh ini, tok itu, tok ini. Juga ramai di kalangan muslimat tapi tak diangkat sangat sejarah mereka ini. Contohnya kalau di peringkat Nusantara abad ke-17, Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun ni Ratu Kerajaan Palembang. Dia merupakan suri kepada Pangeran Sidoing Kenayan. Dia menulis kitab Simbur Cahaya. Kitab ni ada 5 bab. Setiap bab ada 30 fasal. Sama macam undang-undang enactment kita sekarang. Ni orang perempuan. Begitu juga abad ke-18, Fatimah binti Abdul Wahab bin Syekh Arsyad Al-Banjari. Dia tulis kitab kuning, kitab Parukunan Jamaluddin. Ini pun alim, duduk berpuluh tahun duduk di Mekah. Orang perempuan hebat. Itu juga abad ke-19, Siti Aisyah Wetan Riole. Ini Ratu Bugis Kesultanan Tarnet di Sulawesi Selatan. Dia kumpulkan naskah agung Surik Galigo ataupun La Galigo selama 20 tahun. Dan ini bukan kitab nipis. Ada 6,000 halaman, ada 300,000 baris teks Bugis kuno, ada kisah epik tentang Sauri Gading, pahlawan gagah beranilah orang Bugis. Dia boleh rekod, dia boleh tuliskan balik. Begitu juga Tengku Fakinah, Panglima Perang binti Datuk Mahmud, orang besar istana zaman Sultan Alauddin Sulaiman Ali Iskandar Shah Aceh. Dia dulu mengaji di Mekah lama, dia balik dan dia buka pesantren dia, mengajar pula di Lam Kerak. Begitu juga ni yang masyhur Syekhah Hajah Rangkayo Rahmah Al-Yunusiyah. Ini adik-adik yang muslimat kena ambil semangat. Kerana ini pengasas pesantren moden perguruan diniyah putri di Padang Panjang di Sumatera Barat. Tahun 1955, Syekh Al-Azhar yang ke-42, iaitu Syekh Abdul Rahman Taj, dia telah melawat pesantren diniyah di Padang Panjang Sumatera Barat ini.
Dia melihat sekolah ni diasaskan oleh seorang wanita. Dia balik ke Mesir. Ketika itu dia mencadangkan untuk membuka kuliah banat di Universiti Al-Azhar. Dia dapat idea itu daripada ulama Nusantara, wanita. Dan seterusnya dia telah memberikan gelaran syekhah kepada Rahmah Al-Yunusiyah. Begitulah kehebatan orang menuntut ilmu ni, tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Masing-masing boleh memberikan sumbangan terhadap pembangunan agama, bangsa dan tanah airnya. Macam adik-adik, saudara-saudari sekarang sedang belajar, tak kira yang laki-laki, yang perempuan, belajar. Tapi nanti balik nanti, jangan lupa menyumbang, menulis, mengajar, apa saja yang kita boleh beri sumbangan kepada umat. Itu peranan orang yang belajar dan seterusnya dia mengajar. Cuma bagaimanakah kita nak mencari cara yang sebenar dalam menuntut ilmu agama ini? Metod yang kita nak gunakan dalam menuntut ilmu agama. Saya kongsikan malam ini beberapa pesan-pesan daripada para ulama. Moga-moga ada keberkatanlah pesanan mereka ini, sebab mereka sendiri mendapat keberkatan ilmu dengan cara yang mereka gunakan, dan dia kongsikan dengan kita kaedah-kaedah. Pertama sekali, dalam kita nak menuntut ilmu, khususnya ilmu agama ini, keikhlasan itu sangat mustahab. Sangat mustahab. Tak ada kompromi. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bagaimana bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu? Ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa jawab dia? Al-ikhlasu fihi ayanwa rafa'al jahalati an nafsi. Ikhlas dalam menuntut ilmu ini adalah engkau nak minta satu saja, iaitu mengangkat kebodohan daripada diri sendiri. Bas, khalas. Itu cukup. Sudah madai. Kita pergi mengaji supaya kita nak jadi orang yang pandai. Jangan jadi orang yang jahil. Itu ikhlas. Kata Syekh Dr. Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilyat Talib al-Ilmi, dia mengatakan, faqad qila al-ilmu salasatu ashbar. Dikatakan oleh para ulama, ilmu tu ada 3 jengkal. Ingatlah orang Melayu selalu guna istilah, kalau kail panjang sejengkal. Rupanya itu diambil daripada kata-kata ulama. Ilmu ini ada 3 jengkal. Man dakhala fi shibril awal takabbur. Wa man dakhala fi shibril thani tawaddu. Wa man dakhala fi shibril thalis ilmu al-alam annahu ma ya'lam. Yang pertama, jengkal pertama ni bila kita belajar, dia akan takbur. Jengkal yang kedua, dia akan tawaduk. Jengkal yang ketiga, dia akan jadi makin tak tahu banyak perkara. Maksudnya, dia akan memahami bahawa sebenarnya dia ni tak ada apa-apa. Ilmu ni, Allah lebih banyak ilmu. Ini dia tawaduk lagi tinggi. Jadi kita mengaji sekarang ni, kita berada pada peringkat mana? Adakah kita sedang berada pada peringkat ada act sikit, takbur sikit? Saya mengaji Jordan, rasa lebih alim daripada orang mengaji di Mesir ke, mengaji di universiti, di tempatan IPTA ke. Kalau ada itu, ilmu baru sejengkal baru. Tapi nanti masuk jengkal yang kedua, dia dah mula rasa tawaduk. Tapi itu belum lagi. Nanti sampai satu peringkat, dia akan mengerti dan memahami bahawa dia sebenarnya, dia semakin dia tidak mengetahui. Maknanya dia tawaduk, dia merasa, ya Allah, banyak lagi aku tidak tahu. Padahal dia dah ada masters, dia ada PhD, dia merasa lagi banyak benda-benda baru yang dia jumpa. Ini tahap keikhlasan menuntut ilmu. Jadi ini yang pertama, ikhlas. Maknanya bukanlah tak boleh niat nak cari kerja yang bagus bila bergraduat nanti, tidak. Tapi utamanya adalah untuk mengangkat kejahilan daripada raf'ul jahalah an-nafsi. Itu yang paling utama. Yang kedua, menuntut ilmu ni ulama besar, biarlah secara bertahap. Dia berambil, ikut satu-satu, ta'maninah. Kata Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ni ulama kibar tabi'in. Dia pesan kepada muridnya yang nama Yunus bin Yazid. Dia berpesan, wala ta'khuz ilmi jumlah, fa inna ma rama akhadhahu jumlatu dhahaba anhu jumlah. Walakinna syai' ba'da syai' ma'al ayami wal layali. Jangan kau mengambil ilmu ini dengan jumlah, dengan sekaligus, dengan borong terus. Kerana siapa yang mengambil ilmu dengan sekaligus, maka dia akan hilang ilmu tu sekaligus juga. Tapi kalau kamu ambil sikit-sikit,
sama dengan hari-harimu, sama dengan malam-malammu, maka benda tu akan lebih melekat lagi. Ini pesanan dia. Sebab itu ulama yang gigih dalam mencari ilmu ini, mereka membahagikan dalam sehari waktu itu, mereka jadi tiga bentuk. Pertama dia panggil awqat jalilah. Awqat jalilah ni waktu yang paling cemerlang. Ketika itu fikiran seorang berada pada keadaan paling prime sekali, paling hebat sekali. Maka di waktu itu seorang penuntut hendaklah memilih untuk belajar pelajaran yang memerlukan pemikiran yang mendalam. Contohnya ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu nahwu. Yang itu kita study ketika kita berada pada awqat jalilah, pada waktu yang paling cemerlang sekali otak kita. Kemudian ada awqat mutawasitah, waktu pertengahan. Ketika itu fikiran seseorang tidak berada pada tahap cemerlang. Dia berada keadaan letih, ada keadaan lemah. Maka di waktu itu seorang penuntut hendaknya memilih belajar pelajaran yang tidak memerlukan kepada pemahaman yang mendalam sangat. Contohnya ilmu tafsir misalnya. Jadi tidak memerlukan kepada kaedah tafsir. Ataupun ilmu hadis pun boleh. Dia tidak ada satu kaedah usul. Jadi dia tidak terlalu berat untuk kita nak membacanya. Kemudian ada awqat da'ifah, waktu yang lemah. Ketika kita memang keadaan down, kita tak larat, maka pada waktu itu ulama mencadangkan supaya kita belajar kitab-kitab yang berkaitan adab ataupun akhlak ataupun tarajim, itu biografi ataupun tarikh, sejarah, ataupun kita belajar sirah nabawiyah misalnya. Dia sesuai dalam bentuk pembacaan, penceritaan saja. Artinya tidak ada satu waktu yang kita kosong daripada membaca. Sentiasa diisi dengan apa juga bentuk ilmu. Cuma bezanya ilmu yang berat, ilmu yang sederhana, ilmu yang ringan. Jangan dibuangkan masa dengan tidak membaca. Kebodohan tidak ada ubat. Tak ada ubat untuk bodoh, melainkan baca. Lagi banyak membaca, lagi mengubat kebodohan. Tapi baca bukan baca WhatsApp, baca telefon, tak. Nak cerdik kena baca buku. Iqra, kena baca buku. Bukan baca subtitle Netflix apa, tak. Kena baca buku, baca kitab. Kena belajar. Baik, sebab itu bila kita belajar buku ini, buku kalau baca seorang, tak jadi. Kita dalam prinsip menuntut ilmu, mesti ada komponen murid, guru dan ada proses mengajar. Kalau seorang, sesat. Mesti ada proses. Proses mengajar yang sebenar dalam Islam tak boleh tidak dipanggil talaqi, iaitu bertemu, bertatap muka dan secara musyafahah, mengambil bacaan daripada mulut ke mulut. Dan talaqi dan juga musyafahah ini adalah tradisi pedagogi Islam. Ini tak boleh lagi. Sebab itu talaqi ini berasal dari bahasa Arab daripada kalimah laqiyah, maknanya berjumpa. Cuma bagaimana kaedah untuk kita talaqi? Pertama, seorang murid duduk depan guru. Dengar ilmu secara langsung. Bersemuka tanpa tanpa ada perantaraan alat. Macam saudara-saudari sekarang pergi ke kelas dah banyak bersemuka lah. Pergi ke kuliah dan sebagainya. Kita berhadapan betul. Bukan online beginilah sebab jarak jauh. Begitu juga talaqi ini kaedahnya adalah guru dan juga murid itu duduk bersila bersama. Ataupun duduk atas kursi bersama. Ataupun guru duduk di atas kursi, atas lebih tinggi daripada murid dan seumpama dengannya lah. Dengan menghadap. Sebab itu sekarang ni, kaedah kita talaqi ni dah tak berapa nak menjadi sangat. Sebab kalau di Dewan Auditorium sekalipun, dia dah terbalik sekarang ni. Kalau kita masuk Dewan Auditorium, masuk ikut pintu utama, terus tangga turun ke bawah, kursi semua. Lecturer, doktor, profesor, kita akan duduk di bawah. Pentasnya itu di bawah. Jadi anak murid lebih tinggi daripada tok guru. Menyebabkan dia ada kurang sikit di situ. Sebab dia kaedahnya, dia guru mesti tinggi daripada anak murid. Kenapa begitu? Sebab mengajar, mengaji. Mengajar ja baris atas. Mengaji ji baris bawah. Jadi atas mesti atas. Dia tak boleh yang mengaji itu lebih atas daripada guru. Itu adabnya. Tapi nak buat macam mana dah? Arkitek buat design macam tu. Dia style kita masuk turun menjunam ke bawah, guru sayup duduk di bawah.
Dia kalau ikutnya biar kita melenggok gitu, menang guru duduk di atas pentas. Itu kalau ikut kaedahnya lah. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru dan juga pendakwah kepada umatnya, ini boleh menjadi contoh terbaik lah kepada seluruh guru, pendidik, pendakwah sama ada masa kini ataupun masa akan datang. Sebab itu dalam sejarah kita melihat baginda Nabi memberi teladan supaya para sahabat dan seluruh umat Islam menitik beratkan kepada ilmu dengan memulakan fokus kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara bersemuka. Sebab itu guru yang menyampaikan ilmu ini dipanggil muallim. Muallim ni dia satu istilah merujuk kepada konsep ta'lim yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam segala nama benda dan kegunaannya. Kemudian Allah kemukakan pada malaikat pula bertanya, wahai malaikat, sebutkan pada aku nama benda-benda itu kalau kamu ni benar orang yang benar. Jadi itu kan proses. Allah ajar, tanya pula kepada malaikat, mu kenal tak pokok apa? Tak kenal. Jadi itu proses. Sebab itu proses taklim ini mustahak. Itu kita belajar biar kena ada proses guru. Kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ini guru kepada Sibawih, seorang abqari lughah Basri lah, seorang begitu terkenal pujangga Arab. Ar-rijalu arba'atun. Manusia ni ada 4 jenis dalam bab ilmu ini. Rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzaka ghafilun fanabbihu. Pertama sekali orang yang tahu tapi dia tak tahu bahawa sebenarnya dia tahu. Maka itulah orang yang lalai. Dia tak tahu, dia tahu. Jadi fanabbihu, kita kena ingatkan dia. Yang kedua, warajulun la yadri annahu la yadri fadzaka jahilun fa'allimu. Manusia jenis kedua, orang yang tak tahu dan dia tak tahu bahawasanya dia sebenarnya dia tak tahu. Maka itu orang bodoh, engkau kena ajar dia. Dia tak tahu, dia tak tahu. Memang dia tak tahu pun. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzaka aqilun fattabi'uhu. Orang yang tahu dan dia memang tahu, maka itu orang pandai. Kau kena ikut orang ini. Ini guru. Dia tahu dan dia memang tahu dia tahu. Orang macam ni yang kita nak ikut. Fattabi'uhu. Kau kena ikut orang ini. Tapi jangan ikut orang yang keempat. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzaka ma'ikun fahzaruh. Yang keempat, seorang yang tak tahu apa-apa dan dia tak tahu dia tu sebenarnya tak tahu apa-apa. Tapi dia mengajar pula orang lain. Seolah-olah dia tahu. Orang macam ni orang yang tolol. Jauhilah daripada orang begini. Ma'ikun fahzaruh. Orang yang tolol kau jangan ikut. Ini asar riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Kubra. Jadi kalau kita nak ikut cara talaki, cara taklim dan sebagainya yang kita ceritakan tadi, metodnya itu ada digariskan oleh para ulama. Antaranya as-sima' min lafzi syekh, iaitu kita mendengar langsung daripada mulut guru itu. Itu saudara-saudari, kalau pergi ke kelas, jangan malas, kena pergi ke kelas. Sebab barakah daripada guru yang mengajar itu benda yang payah kita nak buktikan secara empirikal. Tapi benda tu ada keberkatan. Kadang-kadang apa yang guru ucapkan dia mengajar, itu yang terngiang-ngiang di pemikiran kita ketika menjawab peperiksaan. Mungkin kita tak baca atau kita salah spot soalan. Tapi kerana kita ikhlas pergi ke kelas, belajar dengan guru, hormat pada dia, tak mengumpat dia dan sebagainya, dia mari jawapan itu dengan kita mengingat kepada guru atau doktor yang mengajar kita itu. Sebab itu kita bila pergi belajar, kan di situ ada barakah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Kan barakah. Kita gerak pergi nak belajar. Mungkin yang duduk di Alil Bait misalnya, jauh daripada Sakan nak pergi ke kuliah, jauh. Tapi perjalanan itu barakah.
Pun saudara-saudari adik-adik yang belajar di Yarmouk misalnya, duduk di Bandar Irbid Merata, naik bukit turun bukit berjalan. Perjalanan itu susah. Tetapi disebabkan barakah, Allah akan berikan dia mudah untuk masuk ke syurga. Itu satu kelebihan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mana-mana orang yang berkumpul dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Quran, belajar Quran sama sendiri, maka akan turun pada mereka pertama sekali sakinah, ketenangan. Kemudian diliputi ke atas mereka rahmat, dinaungi oleh malaikat. Allah sebut pula nama mereka kepada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu proses pergi belajar itu ada barakah. Itu dalam hadis ni kita garis bawahkan perkataan wa yatadarasunahu. Tadarus ni, kalimat tadarus ni daripada pola bahasa Arab fa'ala, maknanya dia lil musyarakah baina isnain. Dia melibatkan interaksi antara dua orang. Jadi bila kita belajar, kita ada guru, kita belajar, ataupun ada rakan-rakan, kita sama-sama study, maka kita akan lebih dapat keberkatan itu. Sebab itu dalam konteks membaca Quran misalnya, hatta Nabi SAW pun gemar membaca Quran secara sparring, secara bertadarus. Kana ya'ridu 'ala an-nabiy al-Qur'ana kullu 'amin marratan fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Ceritakan Jibril itu saling belajar dan membaca Quran dengan Nabi setiap tahun, dan mereka sekali khatam, dan ketika di tahun baginda wafat mereka khatam 2 kali Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu ni yang pertama. Metod yang kedua adalah al-qira'ah 'alal syekh. Kita membaca di hadapan seorang guru. Kita pergi belajar menuntut ilmu ini, mesti baca apa yang kita tak faham ataupun nak tahu bacaan kita betul atau tidak. Itu mesti dibaca al-qira'ah 'ala syekh, membaca di hadapan guru. Orang-orang yang buat amalan ini, kebiasaannya insya-Allah dia akan jadi orang alim, dia akan jadi orang hebat. Ingat saya cerita Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dia ketika Nabi wafat, usianya baru 13 tahun, mana tingkatan 1. Tak ramai orang tahu dia ni muda. Orang menyangkakan Ibn Abbas ni dah tua lah. Sebab banyak riwayat daripada dia. Tak, dia muda lagi. Tapi walaupun dia muda, Pak kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau Ibn Abbas ni umurnya sama dengan kami, takkan ada seorang pun di antara kami yang mampu menandingi ilmu dia walaupun hanya 1/10 daripada ilmu dia. Kenapa Ibn Abbas walaupun muda tapi memiliki kehandalan dalam bidang ilmu? Sebab dia ni orang yang sangat, dia panggil pemburu ilmu. Dia kalau dengar ada satu sahabat ada sebuah hadis, maka dia akan segera mendatangi sahabat itu. Dan kalau kebetulan sahabat tu tengah tidur waktu siang, qailulah ke, tidur lepas zuhur ke, dia akan tunggu depan rumah sampai tuan rumah tu bangun. Bila tuan rumah bangun tengok dia ada, kenapa awak ni kan sepupu Nabi, ngapa beria tunggu begini? Saya dengar cik ada hadis, boleh kongsikan? Kata kalau kamu nak hadis tak payah datang lah, nanti di masjid kan saya bagi. Apa jawab Ibn Abbas? Jangan gitu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu mesti didatangi, bukannya ilmu itu mendatangi. Ini keberkatan. Keberkatan ini benda yang payah nak disukat, tapi dia akan dapat. Sebab itulah saudara-saudari, never too late to learn. Tidak ada istilah terlambat untuk kita dalam nak menuntut ilmu ini, kerana banyak atau ramai di kalangan sahabat masuk Islam dalam usia yang lewat, tetapi walaupun mereka hanya 3-4 tahun saja duduk dengan Nabi, tapi mampu meriwayatkan ratusan dan ada yang ribuan hadis. Jadi it's never too late to learn. Berkat itu yang kita nak. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, al-munawalah. Al-munawalah ni kalau saudara-saudari boleh lakukan, ni pun barakah juga kalau kita menuntut ilmu. Iaitu al-munawalah, pemberian simbolik naskah kepada guru
Ataupun sebaliknya, guru pun memberi satu naskah simbolik kepada murid. Artinya ada pemberian. Ada proses hadiah, pemberian. Dia mendatangkan keakraban, kemesraan, kasih sayang. Dia macam saudara-saudari belajar dengan syekh-syekh yang mana kita belajar ilmu dengan dia, barakah ilmu dia. Jadi mungkin ada hari-hari kita hadiahkan dia satu perhiasan misalnya, pakaian, perfume, jubah, apa sajalah kita hadiahkan kepada dia sebagai tanda kasih sayang. Al-Munawalah, pemberian kita berikan. Nanti nak bergraduate, nanti nak balik ke Malaysia, jumpa semua doktor-doktor kita, hadiahkan satu souvenir kepada dia sebagai tanda kenang-kenangan. Al-Munawalah, ada barakah ni. Kemudian Al-Kitabah, penulisan. Ini penulisan seorang guru kepada murid dan murid kepada guru. Mesti ada penulisan. Kerana menulis itu sendiri dia ada keberkatan dia. Dan kalau setengah ulama menambahkan satu lagi, dipanggil al-wasiyah ataupun wasiat. Ini macam kita pengajian secara formal ni tak adalah wasiat sangat. Tapi kalau pengajian memondok, pengajian dengan guru-guru kerohanian ni memang ada wasiatnya. Jadi ini semua yang dipanggil talaqi musyafahah. Talaqi musyafahah. Sebab itu benda ni Nabi buat. Suratul Namal ayat yang ke-6. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad talaqi Al-Quran juga. Daripada sisi Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Suratul Namal ayat yang ke-6. Nabi sendiri talaqi. Nabi sendiri talaqi. Boleh saja Allah masukkan dalam Nabi itu ilmu yang berhikmah. Macam-macam boleh masukkan terus saja. Sebab Nabi nak Isra' Mi'raj belah dada masuk hikmah macam-macam. Boleh masuk. Tapi Nabi tetap saja belajar melalui proses pembelajaran. Mesti pergi belajar. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Quran cerita ini. Nabi pergi talaqi ini. Dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai 19. Itu teguran Allah pada Nabi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah kerana engkau nak cepat-cepat menghafal ayat yang diturunkan kepadamu. Lalu engkau gerakkan lidahmu membaca sebelum selesai ayat itu dibacakan kepadamu. Maknanya bila Jibril baca, Nabi pun dah. Padahal Jibril tak habis baca lagi. Wadduha wal-laili. Nabi dah. Wadduha wal-laili. Tunggu dulu kata Allah bagi Jibril selesaikan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kerana kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan pula bacaannya pada lidahmu. Don't worry wahai Muhammad. Allah kata begitu. Faiza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaan kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya yang memerlukan kepada penjelasan. Jadi ini proses. Nabi sendiri belajar, Nabi sendiri melakukan pertanyaan dan sebagainya. Ini kita kena lalui proses ini. Jangan belajar daripada YouTube saja, belajar daripada Facebook saja. Jangan. Kita mesti ada berdepan, boleh bersalam, pegang, beri hadiah seumpamanya. Jadi prinsip ini mustahab. Kemudian selain daripada itu, talibul ilmi ini juga kita menuntut ilmu ini. Jangan hanya fokuskan kepada pengajian yang formal di kampus ataupun di universiti. Carilah juga ilmu di luar, khususnya di masjid dan di surau. Dalam pertemuan kita bulan Mac yang lalu, saya juga ada berpesan tentang mustahabnya pelajar-pelajar di Timur Tengah ini, khususnya di Jordan, untuk cari juga mana-mana syekh yang bagus-bagus, yang berada pada jalan kebenaran. Kita ambil keberkatan daripada dia, belajar ilmu daripada dia, supaya menambahkan lagi ilmu yang telah sedia ada. Dan kebiasaannya kita belajar dengan syekh-syekh ni, kalau tanya kepada saya, biarlah kita ambil ilmunya itu atau mengaji dengan dia itu di masjid. Itu kalau tanya kepada saya. Bukan tak boleh pergi ke rumah dia, ke pusat pengajian dia ke, boleh. Di mana-mana pun boleh. Tapi kalau syekh tu mengajar di masjid, dia punya faktor barakahnya itu luar biasa lagi lah. Sebab itu barakah ni mustahab. Siapa nak nafikan? Kita duduk di masjid ni tak ada manfaat.
Tak ada orang boleh pertikaikan. Di masjid ini, kita duduk belajar itu dah terror sangat lah. Masjid ni duduk iktikaf saja dah ada pahala, apatah lagi belajar. Jadi kepada saudara-saudari, kalau ada kelapangan, cuti panjang bila-bila ada, carilah orang pergi belajar. Qiraat ke, belajar kita betulkan balik Quran ke, tahsin Quran ke, hafal Quran ke. Tapi biarlah di masjid. Sebab pahalanya banyak. Waman i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah. Ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq. Kullu khandaqi ab'alu mimma bainal khafiqaini. Nabi sebut siapa yang beriktikaf satu hari, beriktikaf di masjid satu hari kerana nak cari redha Allah. Nescaya Allah jadikan di antara dia dan di antara api neraka jauhnya itu 3 parit. Di mana jarak antara tiap satu parit lebih jauh daripada jarak antara 2 mata angin. 2 mata angin timur dan barat lah. Ini hadis Tabrani dan juga Al-Hakim. Jadi kita pergi belajar dengan Syekh, duduk di masjid, belajar tu dia dah satu pahala dah. Iktikaf tu pahala yang lain. Dan kita duduk di masjid antara maghrib dengan isyak misalnya. Kita duduk di masjid menunggu waktu solat yang seterusnya. Itu pun mendatangkan lagi keberkatan yang lain lagi. Kata Abu Hurairah, al-malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fihi. Yaqul, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi ma lam yuhdith. Nabi sebut malaikat akan selalu berselawat atau mendoakan kepada orang yang duduk di dalam tempat semayangnya selama dia berada dalam keadaan belum batal wuduknya. Malaikat akan doakan kepada dia, ya Allah, ampunilah orang ini, sayangilah orang ini. Jadi barakah lagi, tambah lagi barakahnya. Tadi iktikaf dah barakah, berkat. Ini sekarang duduk di masjid, duduk menunggu pula waktu isyak, berkat lagi. Kita menunggu waktu isyak, waktu semayang misalnya, oh itu berkat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyebut, la yazalu abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantaziru salata wa taqulu malaikatu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhditha. Kalau kamu duduk nunggu semayang dalam keadaan suci, mana masih ada wuduk, maka malaikat akan terus-terusan mendoakan kamu. Ini lafaz daripada Imam Muslim. Sebab itu kepada saudara-saudari sekalian, ambillah peluang sementara saudara-saudari ni masih muda. Masih belum ada komitmen untuk berfikir hal kerja, nak memikir hal-hal isteri ataupun suami ataupun anak-anak kecil, kecuali yang menonton yang ada yang dah kahwin. Itu cerita lain lah. Tapi umumnya masih lagi solo, masih lagi bujang. Ambil peluang daripada lapangnya masa kita ini untuk kita memperbanyakkan mencari ilmu. Sesuai tajuk itu, talabul ilmi. Mesti cari ilmu sebanyak mungkin. Tapi ingat, cari daripada orang yang sebenar. Jangan cari daripada orang yang antah berantah. Supaya kita nanti jangan balik ke Malaysia bawa pemikiran yang sangat berlainan daripada orang lain. Sangat berlainan. Itu kita tak nak. Dan cari guru tu pula belajar dengan mengikut metod yang kita beritahu tadi. Maknanya ada talakinya, berjumpa dengannya, memberi hadiah kepada dia, minta doa daripada dia. Dan yang terbaik adalah kita belajarlah di masjid, di surau ini di luar daripada kampus kita lah. Kalau kita dapat melakukan perkara-perkara begini, percayalah, kita akan jadi seorang penuntut ilmu yang bukan saja mendapat ilmu yang membina otak, tapi seterusnya dapat membentuk watak kita. Itu yang mustahak. Kerana dalam ilmu ni, saudara-saudari sekalian, yang paling payah adalah kita nak menjadi orang yang benar-benar boleh dapat keberkatan. Itu yang paling payah. Nak tahu berkat ataupun tidak ilmu kita ini adalah apabila kita dapat belajar sesuatu ilmu dan seterusnya kita dapat mengembangkan pula ilmu itu apabila kita balik ke tanah air. Maknanya kalau kita nanti balik ke Malaysia, tak mengajar orang, tak berdakwah kepada orang, maka rugilah ketika itu. Jadi manfaatkan apa juga ilmu yang kita dapat dengan niat kita nak mengajar kepada orang lain, bukan kerana kita pandai, tidak, tapi nak menjadikan orang lain tu
baik ataupun jauh daripada sebarang keburukan. Jadi saya kira itulah perkara-perkara yang dapat kita kongsikan pada kesempatan malam ini berkenaan tentang topik talabul ilmi. Jadi nanti di penghujung nanti sebelum kita berpisah, insya-Allah kita akan panjatkan doa mana yang sempat. Jadi saya kira kita kembalikan dulu siaran kita ini kepada saudara Arif Fikri. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi saya akhiri majlis kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.